tahajud 2, 4, 6, 8, 10, 12 rakaat. Kemudian kalau ada hajat atau hajat tak ada, sembahyang hajat. Apa hajat? Ya Allah, makbulkan permintaan aku pada bila-bila masa aku minta. Senang saja. Makul 2 rakaat saja. Ya Allah, makbulkan permintaan aku pada bila-bila masa aku minta. Itu cukup. Ya, akhir sekali main witir 3 rakaat sembahyang subuh. Macam ada harapan. Kalau ilmu dah dapat, jangan buang masa dah. Tak ada masa pasal tangguh besok lah, lusa langsung tak ada, habis. Kemudian sembahyang duha sekurang-kurangnya 12 rakaat, atau tak boleh 10, tak boleh 8, tak boleh 6, tak boleh 4, tak boleh 2, tak boleh, tak payahlah, tidur aje lah. Sekurang-kurang 2 rakaat memberkati rezeki, memberi rezeki, memberkati rezeki kita. Habis bab semayang. Kalau ada masa, semayang tasbih. Hari-hari tak larat, sebenarnya setengah jam siap. Seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali. Sekurang-kurangnya seumur hidup sekali semayang tasbih. Habis. Yang kedua, baca Quran. Quran tamatkan 30 juzuk setahun pun tak apa. Tapi hari-hari kita kena baca. Nak tidur Al-Mulk, As-Sajdah, Al-Waqi'ah. Nak tidur. Kemudian Yasin pagi-pagi. Pagi Yasin pagi-pagi. Habis. Yang ketiga, wirid. Wirid zikir. Baca Ya Allah 100 kali. Istighfar 100 kali. La ilaha illallah 300 kali. Selawat 100 kali. Itu yang basic. Yang lain tambah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah wa la ilaha illallah akbar. 10 kali, 10 kali, 10 kali. Tapi yang asasnya la ilaha illallah 300 kali. Ya Allah, Ya Allah 100 kali. 2 minit aja, 2 minit aja. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah 100 kali. 2 minit siap. La ilaha illallah 300 kali. Habis. Yang ke sedekah seminggu sekali punyalah orang yang dalam duit sedekah. Supaya masjid makmur selalu uang seribu, kalau RM2 baru, kalau RM5. Jadi kita standby kan duit RM5, RM10 sedekah ke masjid. Baru dah ada sedekah. Orang tapi saya sadar pula, dan bila kita bagi masjid duit, orang yang masjid pula dia sayang duit. Itu masalah. Orang sayang. Saya nak pergi sebuah masjid, cancel semua bilik tak ada.
Bilik air sel pun tak ada. Macam mana buang air tu? Bila air, orang tolak pintu, tak lompat ke? Tu kena buat contoh Singapura. Singapura siap tandas, siap bilik air, siap terompah, siap sabun, semua siap. Itu baru canggih. Malaysia jarang sangat jumpa masjid yang sabun. Belilah sabun, belilah terompah. Kau takut orang curi selipar, terompah orang nak curi, semua murah. Habis. Itu 4 habis. Tuan-tuan dan puan sekalian, belum start lagi ni. Ma'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin, sampai mati. Yakin maknanya si mati. Itu sebab kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami mohon pertolongan. Itu sebab kita kena baca iyyaka, tekan sikit. Ada sabdu situ. Jangan baca iyyaka wahai, akan dikau wahai cahaya matahari kami sembah, jadi syirik. Mesti baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau wahai Allah kami sembah dan akan dikau wahai Allah kami mohon tolongan. Jangan baca iyyaka, mesti tekan iyyaka. Akan dikau wahai Allah kami sembah dan akan dikau wahai Allah kami mohon pertolongan. Di sini ada 2. Satu ibadah, satu isti'anah. Satu menyembah, iaitu minta tolong. Jadi di sini mengapa disebut akan dikau kami sembah? Dia sebut sembah kau. Kan kita pun, saya makan roti, jarang kita roti lah yang saya makan. Saya pukul kucing, jarang sebut kucing lah yang saya pukul. Tak. Di sini kita akan dikau kami sembah dan akan dikau kami mohon pertolongan. Mengapa jadi begitu? Maksudnya engkau sahaja dah wahai Allah kami sembah, yang lain kami tak sembah. Engkau sahaja wahai Allah kami minta tolongan, yang lain tak. Kalau kita katakan kami sembah akan engkau, yang lain pun kami sembah dulu. Macam suami isteri lah. Isteri tanya suami, abang saya tak saya? Saya sayang awak, yang lain pun sayang juga. Kan bahaya tu. Kalau awak saja yang saya sayang, yang lain tak. Begitu. You only I love. Kalau I love you, belum tahu. Nampak? Di sini ada 2. Satu ibadat, satu isti'anah, minta tolong. Kita terbagi pada berapa? Terbagi pada berapa bahagian? Yang pertama, menyembah dan minta tolong. Minta tolong dan menyembah, dua-dua kita. Sembah, tolong, dua-dua. Yang kedua, menyembah saja, tidak minta tolong, menyombong namanya. Yang ketiga, minta tolong saja, tak menyembah, itu gila babi namanya. Yang keempat, dua-dua tidak, menyembah tidak, minta tolong tidak. Itu lagi kau. Saya ulang sekali. Yang pertama, menyembah dan minta tolong. Yang kedua, menyembah saja, tidak minta tolong. Yang ketiga, minta tolong saja, tidak menyembah. Yang keempat, dua-dua tidak. Maka menyembah mesti ada 2. Al-hubbu wal-khudu', kasih dan tunduk. Menyembah Allah mesti ada 2, sembah dan tunduk. Bukan sembah saja,
sembah dan tunduk. Itu sebabnya perkataan sembahyang sebenarnya tak betul. Solat itu terjemah sembahyang tak betul. Pasal sembah itu sembahlah yang itu Tuhan dalam bahasa Sanskrit. Sembah yang, sembah Tuhan. Tuhan tak tahu tak mana, sebenarnya sembah Allah. Sembah Allah. Tunduk, tawaduk dia, takhasyu'an, takhaddu'an, tadallulan. Tunduk, sujud dan menghinakan diri Allah Ta'ala. Menghinakan. Sebabnya kita semayang, kita jangan ingatkan yang lain-lain, ingatkan Allah Ta'ala. Memang payah kalau solat itu tak ingatkan yang lain. Pasal hati kita ni sentiasa bercakap. Itu sebabnya hati kita ini bila kita berhenti dia bercakap, bila kita berjalan dia tak cakap, dia diam. Itu sebabnya bila kita letak jam dekat paip ambil uduk tadi, jalan dekat masjid, ingatkan jam. Pasal hati diam, pasal kita berjalan. Bila kita Allahu Akbar, jam tinggal. Nampak tak? Itu hati punya kerja. Hati berjalan apabila kita berhenti. Kita berhenti, dia berjalan. Dia berjalan, kita berhenti. Berbeza dengan jantung. Jantung lain. Kita berjalan, dia berjalan. Kita berhenti, dia jalan. Kita berhenti, dia jalan. Dia berhenti, kita jalan. Itu hati. Boleh apa tu? Ya? Hati, kita berjalan, dia berjalan. Kita berhenti, dia jalan. Dia jalan, kita berjalan. Jantung, kita berhenti, dia jalan. Kita jalan, dia jalan. Dia berhenti, barulah kita jalan. Begitu. Itu sebabnya kita semayang. Semayang, jangan lupakan hal ehwal keduniaan. Memang syaitan masuk. Tu baca Surah Al-Nas. Al-Khannas itu maknanya syaitan yang berulang alik. Kalau masuk. Itu syaitan dia. Jadi kita Allahu Akbar. Imam Ghazali kata, kalau sekiranya pejam mata boleh khusyuk, maka pejam mata tidak makruh. Tetapi kalau pejam mata tak khusyuk juga, makruh. Makruh pejam kalau tidak khusyuk. Tapi kalau pejam mata tidak khusyuk, tak makruh. Itu. Jadi Allah buat pejam mata. Bila pejam mata tak nampak, tetapi kadang-kadang mata lagi nampak macam-macam. Tutup mata macam-macam nampak. Sebabnya kita buat nak solat tinggalkan hal dulu, atau buat dulu. Nak makan dulu, nak tidur dulu. Nak mengantuk sangat, nak tidur ni pukul 2 baru pukul 2 tidur. Boleh niat nak bangun main dulu. Nak makan sangat, makan dulu. Takut was-was. Kalau kita semayang letak nasi depan, bagaimana agak? Kucing lalu je, habis ada semayang itu gitu, habis. Itu yang pertama. Tuan-tuan dan puan sekalian, masa yang diperuntukkan oleh Allah SWT kepada kita sebenarnya cukup. Rezeki
Allah dah siapkan dah. Yang kita bimbang, persiapan untuk menghadapi kematian tak cukup. Rezeki dah siap, rezeki dah siap. Rezeki jangan bimbang. Tuhan dah siapkan rezeki kita, jangan bimbang. Yang kita bimbang, amalan kita tak cukup, itu kita bimbang. Itu sebabnya kita setiap detik mesti sentiasa bimbang. Kalau aku mati, kalau aku mati, kalau aku mati. Itu sunat ingatkan mati satu hari 70 kali. Sunat ingatkan mati satu hari 70 kali. Jangan leka itu, faliat aku qalilan waliyakun katsiran. Ketawa sikit, menangis banyak. Itu sebabnya kita rasa sunat, kita sunat menziarahi orang sakit dan orang mati. Kita ziarah orang mati ada pahala, ziarah orang sakit ada pahala. Barang siapa memikul, membantu orang alim meninggal dunia, tolong pikul jenazah dia, Allah malu nak menyeksa dia di akhirat besok. Sekiranya kita menziarahi, membantu kematian orang alim, Allah malu nak seksa kita di padang mahsyar besok. Kan banyak pahala. Itu sebabnya barang siapa yang dapat makan bersama ulama pun ada ganjaran. Makan saja bersama. Itu sebabnya di akhirat Tuhan tanya seorang, nama ada nama ulama? Tak ada nama ulama. Yang kedua, pernah sekampung ulama? Tak pernah juga. Yang tiga, pernah tengok muka ulama? Tak pernah tengok muka ulama. Tengok muka penyanyi-penyanyi pop aja. Akhir sekali, pernah makan sama ulama? Tak pernah makan ulama. Tak lagi sayang tak ada ulama? Tak sayang juga. Akhirnya Tuhan masukkan ke syurga juga lah. Pasal dia sayang satu orang itu sayangkan ulama. Dia sayangkan orang itu sayangkan indah. Itu pun ada ganjaran. Bagaimana kalau kita mengaji? Itu sebab alim mengaji juga depan tok guru anak muda. Pasal pahala mengaji, pahala mengajar baik berbeza. Jadi kita ni tuan-tuan yang mengaji yang macam ni, bila pensyarah-pensyarah datang, bawa pen, bawa pensil, tulis apa yang tuan guru tu pesan, tulis, baru boleh mengaji. Kerja mendengarlah. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Patah lagi, hendaklah menjadi orang alim, atau jadi orang mengaji, atau mendengar, atau kasih, dan jadi orang kelima, benci tengok ulama. Tengok ulama berbulu mata. Sekarang kan orang suka mencaci ulama. Sekarang ramai ada orang mencaci ulama. Itu ada satu hadis lah, ala inna unasan yadkhulunal jannah majana. Adakah tuan-tuan tahu ada orang masuk surga percuma? Qala man hum ya Rasulullah? Siapa itu Rasulullah? Man kana fi qalbi mithqal habbah misla zarrah min hubbil ulama. Adakah engkau tahu siapa yang bakal masuk surga percuma? Iaitu orang-orang yang ada sedikit dalam hatinya perasaan sukakan ulama. Dalam hadis yang lain, ala inna unasan yadkhulun nar majanan. Adakah di kalangan manusia yang masuk ke percuma? Man hum yaslah, siapa tu Allah? Man kana fi qalbi mithqal habbah min
man kana fi qalbi mithqal habbah min bughdil ulama. Adakah tuan tahu siapakah yang akan masuk neraka percuma? Iaitu orang-orang yang benci ke ulama, walau sebesar zarah sekali benci ulama, masuk ke percuma. Jadi kita sekarang ni cintakan ulama, cintakan ulama, itu pun ada ganjaran yang buatkan kita boleh masuk syurga. Sebabnya kita berusaha mencari ilmu, menambah ibadat, baca Quran, zikir, wirid, baca Quran, saya cintakan sahabat-sahabat, cintakan orang ulama dan sebagainya, insya-Allah akan jadi ahli syurga. Begitulah. Sambung lagi sekali. Kemudian iyyaka na'budu, akan nikah kami sembah, akan nikah kami mohon pertolongan. Sembah mesti ada dua, cinta dan tunduk. Syarat-syarat Allah Ta'ala terima kita punya ibadat, yang pertama ikut undang-undang, peraturan. Yang kedua ikhlas. Dua je. Ikut undang-undang. Semayang mesti ikut peraturan, rukun dia bagaimana, syarat dia bagaimana, semua ikut. Yang kedua ikhlas. Ikhlas tu susah sebenarnya. Al-ikhlasu sirrun min asrari wada'tuhu qalba man ahbabtu li ibadi min ibadi. Ikhlas itu satu rahsia dari rahsia-rahsia aku. Aku letakkan dalam hati hamba aku yang aku kasihi. Tak ramai orang boleh ikhlas. Memang kita ikhlas, berkadang terlajak. Contohnya mudah, kita sembahyang malam, hati nak sangat dekat orang kita pergi sembahyang malam. Matahari hujan tak? Elok-elok saya habis sembahyang tahajud, hujan. Apa kena-mena? Saya tanya hujan tak tadi? Dia nak cerita sembahyang tahajud juga. Elok-elok saya sembahyang tahajud, hujan. Ataupun di waktu petang sembahyang asar pukul 6.55, sembahyang pukul 7, orang telefon, bapak mana? Bapak sembahyang asar. Celaka betul. Dia beritahu aku yang asar, mari buat aku. Itu buat tak? Contoh tu. Sebenarnya kita jaga ikhlas tu, jaga betul. Jangan sampai orang tu. Sebabnya kalau orang-orang ahli sufi, dia tak mau tahu orang lain makan, dia ahli sufi, dia makan nasi depan orang ramai, banyak makan. Di rumah dia makan sikit, di situ dia makan banyak. Takut orang tahu dia ahli sufi. Tapi jangan tuan makan banyak daripada orang pula. Makan banyak, makan banyak, ahli sufi. Dia takut orang tu dia ahli sufi, dia makan banyak. Begitu. Tu je. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in kita sambung tahun depan. Jadi agaknya masa dah tidak mengizinkan sangat, saya pun tak bersihat. Jadi insya-Allah kita sambung lagi macam-macam akan datang. Aku qauli hadza sallallahu alaihi. Sebelum itu kami tadi ni ada bawa surah Yasin dan beberapa wirid dalamnya. Wirid dalam ni yang untuk diamalkan, termasuk perbuatan-perbuatan yang ada. Ni gambar kedua ni untuk saya lah. Maknanya ilmu yang saya belajar
ajarkan kepada murid saya, dikumpulkan dan disebarkan untuk tuan-tuan amalkan. Jadi tuan-tuan, harganya tak banyak, RM5, RM5, RM8. Jadi sesiapa yang tak bawa duit boleh berhutang. Itu kelebihan dia dengan kawan-kawan sendiri. Aku qouli hadza sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tasihhal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sirqat tawakkuli 'alaik wa zanna bik wa amnun alaina bi kulli ma yaqruna ilka makrun wa fi ad-darain bi rahmatika ya arhamar rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.